kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan tentang tugasan kami yang bertajuk anti-vaksin. Sebelum kami pergi lebih jauh lagi, saya ingin menerangkan apa itu vaksin. Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan daripada virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan, atau dari protein subunit virus. Vaksin ini diberikan untuk merangsangkan sistem ketahanan badan bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan virus. Pengambilan vaksin mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Antara kebaikannya adalah mampu melindungi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Vaksin juga adalah ejen yang merangsang sistem ketahanan badan terhadap bakteria atau virus yang menyerang manusia. Seterusnya, vaksin ini juga mampu untuk meningkatkan sistem antibodi dalam tubuh manusia, malah dapat mengatasi diri daripada terkena penyakit berjangkit bagi setiap individu. Namun terdapat juga setengah masyarakat yang menganggap pengambilan vaksin ini adalah satu keburukan. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa vaksin itu tidak selamat untuk diambil. Mereka percaya kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut hanya akan mengugat keselamatan diri dan akan memberikan kesan yang serius serta boleh menyebabkan kematian sekiranya mereka menerimanya. Dan akhir sekali, tidak mahu benda asing memasuki dan memberikan kesan yang serius kepada tubuh badan mereka. Saya akan membentangkan borang fasa 2 kumpulan saya yang bertajuk anti-vaksin. Berdasarkan prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, ianya dapat dikaitkan dengan pembentukan personaliti, tingkah laku dan perlakuan seseorang individu terhadap sesuatu perkara. Perilaku dan sikap seseorang individu ini adalah komponen yang sangat penting dan diperlukan untuk pencegahan terhadap sesuatu perkara seperti mencegah penularan virus penyakit berjangkit sekarang, iaitu COVID-19. Terdapat sesetengah masyarakat yang tidak berilmiah telah wujud dan bertindak sebagai golongan yang menolak vaksin dengan sikap gemar menyebarkan info dan sumber yang tidak sahih tentang kewujudan vaksin sehingga menyebabkan berlaku perbalahan sesama sendiri untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Terdapat juga golongan yang telah terpengaruh dan menerima bulat-bulat dengan apa yang dibaca serta dilihat tanpa mengenal pasti tentang kesesihan perkara tersebut. Keadaan ini akan menjejaskan dan mempengaruhi pemikiran baik seseorang yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah seperti golongan orang tua terhadap vaksin itu sendiri yang disebabkan oleh penyebaran teori-teori yang tidak berilmiah di internet. Ianya juga mampu menjejaskan tahap pertumbuhan ekonomi terutamanya pada masa kini kerana pihak kerajaan terpaksa melakukan lockdown di seluruh Malaysia bagi membendung kadar kebolehjangkitan masyarakat terhadap penularan virus penyakit berjangkit ini. Kebiasaannya, golongan ini bertindak mempertahankan pendapatnya dan juga mengajak orang lain supaya tidak mengambil vaksin kerana tidak mempercayai kebolehan sains dan teknologi serta kandungan
memastikan bahawa semua rakyat yang diberinya kelayakan dapat menerima suntikan vaksin ini. Disebabkan oleh itu, dalam konteks ini, sepatutnya tidak wujud tentang golongan yang menolak vaksin atau lebih dikenali sebagai anti-vaksin di negara Malaysia. Kerajaan dan pihak berkuasa negara boleh bertindak untuk terus menyaman dan memberi kompang terhadap individu yang tidak bertanggungjawab melanggar peraturan yang ditetapkan tanpa mengira tahap umur, pendidikan dan agama sekiranya merosakkan kedaulatan Malaysia. Pelaksanaan undang-undang seperti ini adalah penting kerana bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat daripada penularan virus yang berbahaya. Selain itu, kita juga boleh kaitkan dengan prinsip negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan prinsip ini, golongan anti-vaksin telah bertindak untuk lebih mempercayai dan memegang teguh dengan teori konspirasi yang telah disebarkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab untuk tidak menerima vaksin. Terdapat beberapa dakwaan teori konspirasi yang dipercayai oleh golongan anti-vaksin. Antaranya ialah vaksin ini boleh membawa maut, jatuh sakit secara berterusan, muka menjadi heret, sel tubuh badan kita boleh berubah dan sebagainya. Seterusnya, kita juga dapat lihat di sini punca sebenar yang ditakuti oleh golongan anti-vaksin ini ialah mereka lebih mempercayai dengan ajaran sesat teori konspirasi yang telah dimomok-momokkan kepada golongan ini. Dengan hal ini, kita boleh kaitkan dengan rukun negara kita yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Golongan anti-vaksin ini bersungguh-sungguh menolak vaksin kerana mereka meragui tentang keselamatan dan kebersihan yang terkandung dalam cecair tersebut, sehingga golongan ini mengguna alasan yang haram di sisi Islam. Untuk rumusan secara seluruhnya, kami mendapati bahawa golongan anti-vaksin ini merupakan golongan yang tidak menerima dan menolak secara terus vaksin ini tanpa mempercayai fakta yang berkaitan dengan vaksin ini, dan mereka juga membuat andaian mereka sendiri untuk menakutkan orang lain tentang vaksin ini. Selain itu, golongan anti-vaksin ini pun telah wujud sekian lamanya selepas wujudnya vaksin di negara ni atau di dunia. Oleh golongan anti-vaksin ini akan memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat luar yang mudah percaya apa yang mereka sampaikan tentang vaksin ini tanpa mengambil usul periksa atau fakta yang berkaitan dengan vaksin ini. Oleh itu, kita harus membendung golongan anti-vaksin ini supaya tidak menghasut orang lain untuk mengikut apa yang mereka sampaikan dengan tanpa menyiasatnya sebelum